Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terbaca komen di dalam internet ataupun media sosial yang menghina PAS, mengutuk PAS dan mengatakan PAS ni tidak ada sokongan dan PAS tidak boleh menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan pusat. Sekiranya PAS nak bertanding seorang diri. Betul. Itu kita tidak boleh nafi. Kalau nak bentuk kerajaan pusat, perlulah menang sekurang-kurang 112 atau 115 kerusi parlimen. Mustahil PAS boleh menang sebanyak 112 atau 115 kerusi parlimen. Tak ada parti yang boleh menang sebanyak tu. UMNO pun tak boleh. Atau DAP atau PKR, semua tak boleh. Pilihan raya yang pertama, 2 tahun selepas merdeka, UMNO menang hanya 50%. Ngam-ngam 50% kerusi parlimen. Bermaknanya, pada pilihan raya yang pertama selepas merdeka, hang parlimen tergantung. Dan kalau tidak sebab MIC dan MCA, maka parti perikatan tidak boleh bentuk kerajaan semasa itu. 10 tahun kemudian, tahun 69, UMNO menang hanya 1/3 sahaja dari kerusi parlimen. 1/3. Tak boleh menang separuh pun. Dan oleh kerana itu, parti perikatan terpaksa ditutup dan kemudian Barisan Nasional ditubuhkan. Sekiranya, kalau tidak, kemungkinan besar parti perikatan akan hanyut terus pada pilihan raya yang selepas itu. Jadi, cerita kata PAS ni tak boleh menang cukup kerusi, tidak ada sokongan, tak perlu bangkit itu. That is like saying water is wet. Kita semua tahulah water is wet. Sebab apa nak buat kenyataan yang boleh dianggap as satu kenyataan hanya untuk menghina, mengutuk dan bukan untuk membina. Yang sebenarnya PAS tak pernah dapat sokongan yang 100% dari orang Melayu. PAS has always shared the Malay vote. Habis bagus 50-50. Dan dalam keadaan hari ini, di mana ada 5 golongan, boleh dianggap sebagai 5 grup politik Melayu. Kita ada Pakatan, kita ada Barisan, kita ada Perikatan, dan Muafakat pun boleh dianggap sebagai satu lagi grup. Jadi, dan kita ada di splinter party, Parti Mahathir, Parti Syed Saddiq, Parti Anwar Ibrahim. Jadi, pecah 5 undi Melayu ni. Banding dengan undi bukan Melayu yang dimonopoli oleh DAP, lebih dari 90%, 95% dimonopoli oleh DAP, tapi Melayu ni pecah 5. Lagi mustahil untuk mana-mana satu parti nak menang kerusi parlimen yang cukup untuk bentuk kerajaan seorang diri tanpa rakan-rakan di dalam coalition ataupun gabungan. Itu tidak perlu kita cerita. Dan PAS tidak akan dapat undi orang Melayu lebih dari 90% seperti misalnya DAP. DAP boleh dapat undi ataupun sokongan begitu tinggi oleh kerana golongan bukan Melayu ni golongan minoriti. Dan mereka lihat golongan majoriti, iaitu golongan Melayu dan Islam ni sebagai musuh. So, to defend themselves, they need to unite. Orang bukan Melayu perlu bersatu. Sebab mereka minoriti. Kalau mereka minoriti dan mereka pecah 2-3 macam dulu, MCA lah, DAP lah, MIC lah, maka mereka boleh dibuli oleh orang Melayu. Orang Melayu berkuasa, orang Melayu memerintah,
Dan orang Melayu boleh buat apa saja, termasuk laksanakan undang-undang Islam kalau mereka nak. Orang bukan Melayu tak boleh buat apa-apa. Mereka boleh haramkan pembinaan gereja, ban the building of church. Orang Kristian tak boleh buat apa-apa. Jadi mereka tahu yang mereka perlu bersatu, mereka perlu bergabung, dan sokongan DAP sampai 90% lebih, atau undi DAP lebih dari 90%, 95%, ialah kerana orang MIC dan orang MCA, orang gerakan juga sokong DAP. Jadi yang sepatutnya sokong kerajaan, mereka sokong DAP. Walaupun mereka kata mereka ni ahli MCA ke, gerakan ke, MIC ke. Tapi apabila mengundi, mereka undi DAP. Itu yang sebenar yang berlaku. Dan sebab itulah orang Melayu tidak nampak yang orang bukan Melayu ni, dia ada strategi, mereka ada strategi mereka tersendiri. And their strategy is they will all vote in one block voting. Jadi Melayu ni, mereka rasa yang mereka berkuasa, mereka boleh memerintah, mereka kuat kerana mereka majoriti. Mereka tidak perlu bersatu. Tapi kalau orang Melayu yang duduk di luar negara, orang Melayu yang duduk di England, dia orang ni rapat. Mereka tak kisah politik, baik UMNO, baik PAS, baik apa saja sekalipun, mereka boleh bersatu. Kerana di England misalnya, orang Melayu ni minoriti. Dan kalau orang Melayu di England ni nak pecah 5, pecah 10, dan mereka mengutamakan parti politik daripada persatuan ummah atau perpaduan ummah, maka orang Melayu di luar negara macam di England ni susah. Jadi kita tengok, biar UMNO, biar PAS, biar apa sekalipun, orang Melayu ni bila mereka minoriti, mereka bersatu. Bila mereka majoriti, mereka berpecah. Ini tabiat orang Melayu. Jadi tidak mustahil lah kalau kita tengok Melayu ni pecah 5, dan bukan Melayu ni, mereka kerana minoriti, mereka bersatu, berpakat. Dan orang kerajaan pun boleh undi DAP oleh kerana mereka nak kuatkan politik DAP supaya DAP ni boleh mempertahankan kepentingan orang bukan Melayu. Jadi ini kita kena faham. Balik kepada isu PAS tidak ada sokongan. PAS ni memperjuangkan Islam. Jadi siapa saja memperjuangkan Islam memang tidak akan terima sokongan 100%. Kita tengok Empire Ottoman. 600 tahun mereka memerintah. Akhirnya jatuh juga. Dan Empire Ottoman ni, mereka jatuh bukan kerana orang kafir, tapi kerana orang Islam. Mereka diserang oleh orang Islam sendiri, dan Empire Ottoman tu hancur. Dan hari ini kita tengok di negara-negara Arab, di negara Afrika, North Africa, kecoh. Sebab satu empire sudah berpecah menjadi berpuluh negara, dan mereka berperang sama sendiri. Dan sebab apa? Sebab Islam lawan Islam, bukan sebab kafir lawan Islam. Jadi apabila Islam lawan Islam, maka mereka lemah. Dan orang bukan Islam boleh takluk negara mereka, boleh memerintah dan boleh kontrol ekonomi negara mereka. This is all about economics. Dan untuk nak menyelesaikan masalah ekonomi, terlebih dahulu kita kena kontrol keadaan politik. That's what's happening. Zaman Nabi dulu, bukan semua orang Islam sokong Islam. Dan tapi oleh kerana mereka takut, mereka tunduk kepada Islam. Tapi apabila wafatnya Nabi, pecah balik. Ramai yang masuk Islam keluar balik, menentang Islam. Jadi terpaksa pula khalifah-khalifah yang selepas Nabi itu kena berperang. Berperang untuk nak kontrol kawasan ataupun teritori yang telah diislamkan, dan selepas tu mereka nak merdeka, independen, mereka nak tinggalkan Islam.
Jadi mereka ni duduk dalam Islam ni hanya semasa zaman Nabi kerana mereka takut. Dan apabila mereka rasa, okey, Nabi dah tak ada, selamat mereka pecah dari Islam, keluar dari Islam dan istilah merdeka, maka terpaksalah orang Islam berperang dengan bekas orang Islam atau bekas teritori Islam untuk nak kontrol balik keadaan politik. So, jadi benda ni sudah berlaku 1000 tahun lebih. Dan selama 600 tahun, Empire Ottoman yang berkuasa akhirnya dihancurkan oleh golongan Islam sendiri. Tapi golongan sekular. Bukan Islamis, sekular. So this is history. Islamic history selama 100 tahun lebih. Dan sekarang pun masih berlaku. Kita jangan lupa. Kita anggap ni sekiranya orang itu Melayu, maka dia Islam, maka dia berjiwa Islam. Tidak. Just because they're Malays, it doesn't mean that they have the spirit of Islam. Kita kena ingat, orang Melayu tidak masuk Islam. Orang Melayu tidak memeluki agama Islam. Orang Melayu ni lahir di dalam Islam. Maka orang Melayu ni, ikut perlembagaan, ikut undang-undang, orang Melayu ialah Islam. Malays are automatically Muslim. Ikut perlembagaan Malaysia, the Federal Constitution of Malaysia, ikut law. Jadi, oleh kerana undang-undang telah mengatakan orang Melayu ni automatik orang Islam, maka orang Melayu akan dianggap sebagai orang Islam. Tapi 20 juta rakyat Melayu di dalam Malaysia tidak memilih untuk menjadi Islam. Nobody chose to become Muslim. They were born into Islam and they were declared Muslim by law. Ikut perlembagaan. Jadi, oleh kerana undang-undang mengatakan, if you're Malay, you're Muslim, sekiranya awak lahir di dalam keluarga Melayu, keluarga Islam, maka awak ni automatic Islam, maka mereka terima sajalah label, I am a Muslim. Tapi, sekiranya semua orang Melayu, 20 juta orang Melayu yang ada sekarang, lahir bukan di dalam Islam. Lahir di dalam keluarga yang tidak beragama, misalnya. A family that's an atheist family. Family yang tidak percaya kepada agama, yang tidak memeluki mana-mana agama. Dan kita serah kepada orang Melayu tersebut, 20 juta orang Melayu, kita serah kepada mereka untuk memilih agama mana mereka nak. Yahudi, Kristian, Hindu, Buddhis, Islam, yang mana? Kalau orang Melayu tidak lahir di dalam Islam, dan orang Melayu diberi kebebasan untuk memilih apabila mereka cukup umur lah kata. Okey, mereka boleh undi umur 18, maka umur 18 mereka diberi kebebasan untuk memilih agama mana mereka nak. Sebelum ni tidak ada agama. You are religionless. You are without a religion hingga umur 18 awak pilih religion mana nak. Jadi akan dibentang 5, 6, 7, 10 agama depan awak pilih. Ramai mana orang Melayu akan pilih Islam? Adakah 100% orang Melayu Islam macam sekarang? Kalau boleh 50% pun orang Melayu memilih Islam, itu pun sudah mujur. That's already good. If 50% Malays choose Islam dan tidak memilih untuk tidak beragama ataupun memilih agama lain, most likely ramai akan pilih tidak beragama. To be atheist. Jadi ini hakikatnya, ini realiti dia. Jangan kita assume kalau awak orang Melayu, maka awak orang Islam. Kalau awak orang Islam, maka awak sokong PAS. No. Oleh kerana itu, PAS tidak akan dapat sokongan 100% orang Melayu. Dan oleh kerana itu, orang Melayu boleh pecah sampai 4, 5 ataupun 6 dan mereka akan memilih parti lain dari parti PAS. UMNO ialah parti sekular. Dan ramai orang Melayu lebih suka parti sekular dari parti Islam. Ialah alasan dia,
mereka tidak pilih PAS. I do not choose PAS. Oleh kerana PAS ni mengguna agama. Itu alasan. Takkanlah mereka nak kata saya tidak sokong PAS, saya tidak pilih PAS, saya tidak undi PAS oleh kerana saya menentang Islam. Cannot. Mereka terpaksa kata saya ni orang Islam. I am a Muslim. Saya ni warak. Saya ni alim. Tapi saya tak pilih PAS bukan kerana saya reject Islam. Tapi kerana PAS ni guna Islam. PAS ni guna agama. Jadi saya tak boleh terima parti yang mengguna agama. That is the alasan mereka bagi. Oleh sebab apa mereka tak pilih PAS? They cannot admit that they are against Islam. So they have to say, I'm against PAS because PAS use Islam. Itu alasan saja. They want to make the tindakan menentang PAS ni as satu tindakan noble. Satu tindakan murni. Saya tidak senang dengan parti yang mengguna Islam kerana saya ni orang Islam yang taat. Itu saja. That's alasan saja. But the point is, dari mulanya Islam, dari zaman Nabi, memang ramai orang Islam tidak senang dengan Islam. Orang Islam akan reject Islam. Orang Islam akan menentang Islam. Dan orang Islam akan memerangi Islam. Dan ini terbukti 1000 tahun lebih dan kejatuhan Ottoman Empire oleh kerana mereka nak satu sistem sekular. Mereka nak negara sekular. Mereka tidak mahu negara Islam. Jadi orang yang berkata mereka nak menegakkan negara Islam, termasuk orang PAS sendiri, yang mengatakan mereka nak menegakkan negara Islam, that one is not reality. That one is fantasy. Tidak boleh berlaku, tidak akan berlaku sebab tidak ada bila-bila di dalam sejarah di mana orang Islam menyokong Islam 100%. So, expect ramai tidak sokong PAS. Expectlah ramai ni akan reject PAS semata-mata kerana mereka tidak mau menerima Islam. Tapi mereka tidak akan mengaku mereka tak terima Islam. Mereka akan beri macam-macam alasan. So, kalau komen di internet, di social media mengatakan PAS tidak dapat sokongan 100%, memang betul. Nabi Muhammad pun tidak terima sokongan 100%. Khalifah-khalifah yang selepas Nabi Muhammad pun tidak mendapat sokongan 100% dari usaha Islam. That one is normal, memang tabiat orang Islam dan tabiat orang Melayu. Kita memang suka berperang sama sendiri. Kita cuma mengislam di mulut tapi tidak Islam di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.